Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bersua kembali kita dalam perbincangan tazkirah berkenaan dengan hadis 40 peristiwa akhir zaman ini, buku yang disusun ataupun hadis Nabi SAW, kemudian disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi pada kali ini kita melihat kepada hadis yang pertama yang dimuatkan dalam buku ini, iaitu hadis berkenaan takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Di bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita dengan fitnah yang banyak, dengan perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسعي والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وقال hadis hasanun sahih. Itu hadisnya. Ya. Kalau kita lihat maksudnya daripada Abu Najih Al-Irbad. Ya, Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda SAW bersabda, aku menasihati kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya dari kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yakni khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, jadi hadis ni Nabi pesan kepada kita tentang bagaimana untuk kita menyelamatkan diri daripada fitnah yang berlaku di akhir zaman ini. Hadis ini mengandungi suatu pesanan yang sangat bernilai, yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya. Terutamanya zaman yang penuh dengan kekecauan, zaman yang di sana banyaknya berlakunya perselisihan, ya, sebagaimana yang kita lihat hari ini. Oleh sebab itu, siapa yang nak selamat, maka kena ikut pesanan Nabi ni, ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat satu persatu kepada apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ni, yang pertamanya Nabi pesan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berpesan kepada kamu untuk kamu bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan
dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala dan dalam masa yang sama kita jauhi segala bentuk tegahan dalam Allah. Sebagaimana yang kita telah bincangkan sebelum ini berkenaan dengan perkara-perkara yang berkait dengan takwa ni. Ya. Yang merupakan sesuatu yang sangat penting, bekalan yang sangat bermakna kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, carilah bekalan. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Itu yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang keduanya iaitu berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut, was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kamu kena dengar, kamu kena taat. Walaupun yang menjadi pemimpin di kamu ialah seorang hamba. Ya, jadi kita kena patuh arahan. Ya, pihak yang menguruskan hal ehwal berkait dengan kaum muslimin. Pihak berkuasa, ya, pihak kerajaan, bila meletakkan satu peraturan, satu arahan, maka kita kena wajib ikut selagi mana ia tidak bercanggah dengan ajaran Islam ataupun tidak bercanggah dengan syariat Islam. Ya, walaupun mungkin apa yang diarahkan itu tidak kena dengan jiwa kita, tapi sekiranya ia adalah sesuatu yang tidak bercanggah dengan Islam, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk kita taat, kita ikut dengan peraturan-peraturan yang ada ni. Kalau tak hari inilah, bila berkait dengan SOP, yang berkait dengan isu vaksin dan sebagainya, ya, maka diberikan kepada kita arahan, dikemukakan kepada kita fatwa-fatwa yang menjelaskan tentang keharusan. Maka tidak sepatutnya bagi rakyat ataupun dalam sebuah negara untuk menimbulkan sesuatu yang menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat, sebab tujuannya adalah tujuan yang baik, untuk mencegah wabak yang ada. Ya, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslah. Itu kaedahnya dalam Islam, iaitu segala apa yang ditetapkan oleh pemerintah, yang digariskan oleh pemerintah kepada rakyat adalah untuk maslahah, untuk kebaikan rakyat itu sendiri. Dia melihat kepada maslahah untuk kebaikan awam, untuk kebaikan orang ramai. Jadi kita perlu mematuhi peraturan, arahan yang ditetapkan. Jadi sehingga Nabi SAW sebut pentingnya taat itu, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun seandainya yang memimpin kita itu terdiri daripada golongan hamba. Ya, tak kira siapa yang jadi pemimpin, selagi mana mereka itu berpegang dengan Al-Quran, As-Sunnah, ia tidak menyuruh kita melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat, maka wajib kepada kita untuk kita taat. Ya. Dan kalau kita lihat, maknanya yang wajib kita taat itu pemimpin yang mengikut Al-Quran, maknanya yang mengikut sunnah Nabi SAW dan mengikut panduan yang ditinggalkan oleh para khulafa' ar-rasyidin, golongan salafus salih yang terdahulu. Ya, sebab golongan terdahulu ni yang menjadi panduan kepada kita, ikutan kepada kita ni, mereka memang diketahui, dikenali, mempunyai sifat-sifat kepatuhan kepada apa yang ada dalam Quran, ya, apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, kita kena berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Sebab dalam hadis ini sebagaimana kita baca, Nabi SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya kamu yang hidup nanti, ya, akhir zaman ni, akan melihat berlakunya perselisihan yang banyak. Lalu Nabi SAW pesan kepada kita, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku,
wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan peganglah dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini para sahabatku ni. Addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu gigit dengan garaham kamu. Maknanya hendaklah kamu pegang sungguh-sungguh dengan panduan yang aku tinggalkan, dan juga contoh tauladan jalan yang ditunjukkan oleh khulafa ar-rasyidin, para sahabat Nabi SAW yang mengikut jejak langkah Nabi itu sendiri. Mereka mendapat didikan langsung daripada Nabi SAW, maka itulah didikan yang terbaik. Jadi berpegang teguh dengan apa yang Nabi tinggalkan, yang dibuat oleh para sahabat, dalam konteks kita maknanya pegang teguh dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana ianya sahaja yang mendapat jaminan daripada Nabi SAW selamat di dunia dan di akhirat. Selamat daripada kesatan dunia, dan akan selamat nanti insya-Allah di akhirat. Diselamatkan oleh Allah daripada dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah masukkan ke dalam syurga akhirat nanti insya-Allah. Dan yang keempatnya, pesanan Nabi SAW ialah menjauhi perkara-perkara bid'ah. Bid'ah yang sesat, bid'ah dalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Yang dimaksudkan di sini ialah perkara ataupun amalan yang membawa kepada kesesatan. Iaitu perkara-perkara yang berkait dengan agama yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang ada asalnya dalam agama, maka kita laksanakan, maka itu tidak dikira sebagai suatu bid'ah. Maka di sana kalau kita lihat bagaimana ulama menggariskan adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah perkara yang baru tapi perkara itu baik, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang tidak boleh kita lakukan, yang bercanggah dengan agama itu sendiri. Perkara yang baik yang Nabi tak lakukan tapi ia mendatangkan kebaikan kepada kita atau kepada orang lain, maka dibenarkan selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekali itu untuk kali ini. Wallahu alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.